Assalamualaikum, salam Malaysia Madan Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini, perinciannya dalam segmen esensi. Malaysia Tarik Pelaburan diluluskan bernilai 71.4 bilion ringgit dalam sektor pembuatan, perkhidmatan dan utama bagi suku pertama 2023. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDAW maklumkan pelaburan melibatkan 1,265 projek dijangka menjana 23,977 peluang pekerjaan baharu. Pelaburan langsung asing FDI menyumbang 37.5 bilion ringgit, mewakili 52.5% daripada jumlah pelaburan diluluskan. Sementara itu, pelaburan langsung domestik DDI menyumbang 33.9 bilion ringgit. Konsortium Rahmah bakal ditubuhkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Ia bagi memperkenal lebih banyak inisiatif untuk membantu rakyat. Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata konsortium itu akan dianggotai semua pemain industri dan tidak terhad kepada sektor makanan. Dalam pada itu, KFC dan Pizza Hut di bawah QSR Brands menjadi syarikat ke-3,000 menyertai inisiatif Menu Rahmah. Kerajaan sedang mempertimbang pelaksanaan stesen minyak tanpa subsidi di Kelantan dan Kedah. Menurut Menteri KPDN, usaha itu bagi membantu kerajaan menangani masalah ketirisan minyak bersubsidi. SOP pelaksanaannya sedang diteliti dan jika bersesuaian, KPDN sedia membantu pembukaan stesen berkenaan. Garis panduan pelaksanaan program advokasi anti gangguan seksual dilancarkan. Ia merangkumi dua pelan, iaitu program advokasi bagi pencegahan gangguan seksual dan program advokasi bagi kesedaran gangguan seksual. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaannya perlu dipergiat khususnya di peringkat majikan. Jadi termasuk pemasangan kamera lita tertutup di tempat kerja. Lesen digantung. Itu tindakan yang dikenakan Kementerian Pengangkutan ke atas dua buah syarikat pengendali bas ekspres yang terlibat insiden kemalangan pada 12 dan 13 Mei lalu. Lesen SV Juta Sedia Berhad digantung 58 hari atas kesalahan gagal mematuhi syarat berkanun Lesen Akta Pengangkutan Awam Darat 2010-Akta 715. Manakala syarikat kejuara masyhur Sedia Berhad digantung 37 hari atas kesalahan gagal mematuhi syarikat lesen di bawah pemeriksaan dan audit keselamatan JPJ. Jalankan perkhidmatan teksi haram. 13 kenderaan membawa penumpang merentas sempadan Singapura Malaysia ditahan JPJ Johor. Operasi khas dijalankan di Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin Kompleks Sultan Abu Bakar, Gelang Patah. Kenderaan diterlibat didapati menyalahgunakan lesen kenderaan motor LKM mengikut Seksyen 23-2 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Jabatan Kastam merampas dadah bernilai 81.39 juta ringgit dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Rampasan terbesar melibatkan dadah jenis kanabis lebih 1.3 kilogram dan pil ekstasi 1.07 kilogram. Kastam turut menumpaskan cubaan menyeludup barang bersubsidi meliputi diesel, minyak masak dan gula. Tahun lalu jumlah nilai rampasan penyeludupan lebih RM573,000. Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata pihak Kastam tidak berkompromi dan sentiasa menguatkuasakan undang-undang terutama di pintu masuk negara. Bersauh tanpa kebenaran. Kapal pengangkut berdaftar di Fuzhou, China juga didapati membawa peluru meriam disyaki mempunyai kaitan dengan kes penemuan bom Unexploded Ordnance UXO di Tanjung Belungko 19 Mei lalu. Kapal bersauh di kedudukan 20.1 Batu Nautika Timur Tanjung Siang Kota Tinggi. Maritim Zon Tanjung Sedili bertindak menahan kapal yang dikendalikan seorang lelaki tempatan yang turut membawa 31 kru warga China dan Bangladesh. Kes disiasat mengikut Seksyen 491B-1-L Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. Bekalan gula di Kedah dijangka pulih sepenuhnya bermula 1 Jun ini. Pengarah KPDN Kedah berkata pengilang gula utama CSR memberi jaminan tentang perkara itu.
Isu kekurangan bekalan gula sebelum ini disebabkan kerja-kerja penambahbaikan yang dilakukan di kilang terbabit. Pengeluaran gula berkurangan daripada 400 metrik tan sehari kepada kira-kira 250 metrik tan sahaja sehari, sekaligus beberapa kawasan di Kedah mengalami masalah kekurangan bekalan gula. Saudara, hujan sekejap pada awal pagi dan mendung sehingga tengah hari di Arab Saudi hari ini. Laporan haji di Mekah Al-Mukarramah bersama wartawan Anas Matnur. Anas, teruskan. Terima kasih Sairul di Angkasa Puri. Baik, keadaan semasa untuk hari ini di Mekah Al-Mukarramah, keadaan cuacanya agak mendung juga pada hari ini, dan pada sebelah awal pagi tadi hujan seketika namun tidak lama, lebih kurang 15 hingga 20 minit sahaja. Berbanding beberapa hari lalu ketika kami tiba semula di Mekah dari Madinah, suhu yang dicatatkan mencapai sehingga 43 darjah Celsius, dan hari ini bacaan pada sebelah pagi tadi saja sekitar 30 hingga 34 darjah Celsius. Namun boleh dikatakan keadaan ini seperti dijangkakan oleh pihak Direktorat Pertahanan Awam Arab Saudi yang memaklumkan sepanjang 26 hari bulan sehinggalah hujung bulan ini, keadaan cuaca di Arab Saudi akan berlaku sedikit perubahan, termasuklah angin kencang, jangkaan ribut pasir dan juga banjir kilat di beberapa kawasan. Begitu juga di Mekah ini tidak terkecuali, dan Ketua Rombongan Haji Malaysia Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman mengingatkan para jemaah yang berada di Mekah dan juga Madinah untuk sentiasa berwaspada, berjaga-jaga dan sentiasa memantau grup WhatsApp KT masing-masing untuk mendapatkan informasi terkini mengenai keadaan cuaca. Dan beliau juga mengingatkan para jemaah sekiranya berada di hotel penginapan masing-masing dan keadaan cuaca tidak mengizinkan, para jemaah diminta untuk kekal berada di penginapan masing-masing, dan bagi mereka yang telah pun berada di masjid diminta untuk berada seketika di masjid sehingga keadaan cuaca kembali reda. Dan ini sebenarnya penting untuk para jemaah menjaga keselamatan dan kesihatan diri masing-masing. Dan sehingga hari ini juga dikongsikan 8 orang jemaah mengalami gangguan kesihatan namun tidak serius, dan masing-masing telah pun mendapatkan rawatan dan dijangka kembali pulih. Sekian dulu dari Mekah Al-Mukarramah untuk RTM dari Mekah. Kembali semula kepada Sairul di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Anas di Mekah Al-Mukarramah. Meningkat 279%. Itu dapatan operasi mega bersepadu penguatkuasaan peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau di seluruh Johor setakat April. Sebanyak 4,106 notis melibatkan kompaun, RM669,300 dikeluarkan. Jabatan Kesihatan Negeri Johor berbanding 1,082 notis pada tempoh sama tahun lalu. Ia melibatkan 3,320 notis kesalahan merokok di kawasan larangan merokok dan 213 notis perokok bawah umur. Baik, 2 lelaki dan 8 wanita tempatan ditahan disyaki terlibat sindiket judi dalam talian. Ketua Polis Pulau Pinang berkata kesemua sindiket bergiat aktif sejak 10 bulan lalu dan mereka dibayar untuk melakukan aktiviti haram tersebut. Polis turut merampas 16 telefon bimbit, 10 unit CPU, 10 unit monitor, jadual kerja serta skrip perbualan. Kes disiasat mengikut Seksyen 4-1-A-B-C-G Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Aktiviti penyeludupan migran digagalkan. 40 parti warga Indonesia ditahan Polis Marine Perak pada jarak 1.1 batu nautika dari pesisir pantai Tanjung Beting Beras, Bagan Datuk. Pengemudi bot serta 2 pembantunya mencuba melarikan diri namun berjaya ditahan. Pemeriksaan ke atas bot menemukan 22 lelaki dewasa, 11 wanita dan 4 kanak-kanak. Bot dipercayai dalam perjalanan ke Tanjung Balai Indonesia sebelum tersadai akibat kerosakan enjin. 50 lagi bubu naga dirampas Maritim Malaysia Perak. Kali ini bubu naga ditemui di kedudukan 5.9 batu nautika barat daya Kuala Gula, Perak. Kesemua bubu naga yang dirampas dibawa ke JT Zon Maritim Kuala Kurau untuk tindakan lanjut. Nilai anggaran rampasan berjumlah RM3,500. Kes disiasat di bawah Seksyen 11-3-C Akta Perikanan 1985 kerana menangkap ikan
menggunakan kaedah tidak dibenarkan. Sepanjang Mei ini, sebanyak 132 unit bubu naga telah dirampas zon maritim Kuala Kurau. Tapisan kontraktor akan dibuat lagi mengelakkan projek sakit. Jabatan Kerja Raya JKR akan melaksanakan perkara itu bagi memilih kontraktor yang betul-betul layak. Timbalan Menteri Kerja Raya memaklumkan terdapat 166 projek sakit berkaitan pembinaan fasiliti kesihatan. 24 daripadanya mengalami kelewatan sementara 22 dikesan dibuat oleh kontraktor yang tiada pengalaman. Tetapi Tanah Melayu Berhad sediakan 4 perkhidmatan tambahan ETS sempena Hari Raya Aidiladha. Ia melibatkan 2 laluan bagi KL Central ke Padang Besar dan sebaliknya serta 2 laluan bagi KL Central ke Butterworth dan sebaliknya. Tren tambahan akan beroperasi dari 27 Jun hingga 2 Julai dengan 24 perkhidmatan tambahan. Train tambahan ini menawarkan 1,260 tiket sehari. Jadikan Kuala Lumpur sebagai hub syarikat pemula dan industri digital serantau sekaligus melonjakkan aktiviti ekonomi digital negara. Menteri Ekonomi berkata, ekonomi digital merupakan satu daripada 3 sektor strategik bernilai tinggi dan mampu merancakkan pelaburan selain menawarkan pekerjaan bergaji tinggi kepada rakyat dalam penstrukturan semula ekonomi negara. 3 sektor strategik yang diberi tumpuan Kementerian Ekonomi termasuk peralihan tenaga ke tenaga boleh baharu, ekonomi digital dan keterjaminan makanan. Wujudkan wilayah ekonomi serantau Johor Singapura. Ia sekaligus bagi mengukuhkan potensi ekonomi Malaysia. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata cadangan awal sudah dibentuk Kerajaan Negeri Johor dan Singapura dalam pertemuan berkala. Cadangan akan dibawa ke mesyuarat Kabinet sebelum dibawa ke mesyuarat tahunan jawatan kuasa bersama peringkat Menteri Malaysia Singapura untuk Iskandar Malaysia. Ia dijangka diadakan pertengahan Julai ini. Diskaun penalti 100% kepada pembayar cukai tidak langsung menerusi program pengakuan sukarela VDP bermula 1 Jun 2023 sehingga 31 Mei 2024. Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, Jabatan Kastam akan memberikan tawaran itu kepada pemohon yang memenuhi syarat ditetapkan. Penganjuran VDP bagi memudahkan industri berurusan dengan kastam secara langsung sekaligus prihatin terhadap masalah yang dihadapi mereka. Petronas menafikan spekulasi mengenai penggabungan antara Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad MHB dan Sapura Energy Berhad. Syarikat itu menyatakan sebarang pertimbangan berkaitan pelaburan atau penjualan dalam kumpulan Petronas adalah berpandukan kepada kelulusan lembaga pengarah dan rangka kerja pengurusan yang dipertingkatkan. Sudan kembali bergolak. Angkatan Tentera dan RSF berbalas tembakan walaupun jawatan senjata belum tamat. Saksi memberitahu tembakan bermula pada hari ke-6 perjanjian gencatan yang sepatutnya berlangsung selama 7 hari. Perjanjian bagi memudahkan bantuan kemanusiaan, namun ia terjejas akibat situasi terbabit. Sekurang-kurangnya 33 militan terbunuh di pedalaman Manipur, India. Ia menerusi operasi berterusan pasukan keselamatan terhadap pertempuran etnik di wilayah itu. Ketua Menterinya memaklumkan operasi terhadap keganasan yang bermula pada 3 Mei lalu itu memfokuskan pencarian militan yang menyerang orang awam. Sekurang-kurangnya 4 maut manakala 2 lagi masih hilang dalam kemalangan bot di Tasik Maggiore di utara Itali. Bot berkenaan dilaporkan membawa 23 pelancong dan 2 anak kapal. Jurucakap bomba memaklumkan 19 orang telah berjaya diselamatkan. Operasi mencari 2 yang hilang masih diteruskan. Peru mengisytiharkan darurat selama 60 hari di 131 daerah berikutan fenomena El Nino. Menurut warta rasmi El Peruano, daerah itu termasuk Aprimac, Cusco, Junin dan Puno. Langkah darurat bagi membolehkan Institut Pertahanan Awam, Kementerian Kesihatan dan institusi lain melaksanakan tindak balas kecemasan dan pemulihan.
Sekurang-kurangnya 10 rumah musnah akibat kebakaran hutan di Nova Scotia, Timur Kanada. Amaran kecemasan dikeluarkan pihak berkuasa selain penduduk diarah berpindah dengan segera. Sekolah di lokasi terjejas juga ditutup bermula hari ini. Kebakaran hutan di Kanada merebak ke kawasan lain sejak beberapa minggu kebelakangan ini. Saudara, paparan itu mengakhiri Kanta 744. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Syaril Sarafuddin dan Hazel Dehton untuk paparan lebih komprehensif. Salam Malaysia Madani, dekat perpaduan, penuhi harapan. Kita berjumpa lagi.